Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Ahmad Yassin bin Muhammad Arif. Saya merupakan pelajar IPG Ambilan Jun 2023-2028. Saya merupakan pelajar daripada Option Bahasa Melayu 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Bahasa Melayu moden dapat dibahagikan kepada dua tahap, iaitu tahap bahasa Melayu moden pra-merdeka dan tahap bahasa Melayu moden pasca merdeka. Ramai tokoh yang berjasa dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang dan relevan digunakan dalam usaha rasmi dan tidak rasmi. Oleh itu, dalam pembentangan saya pada hari ini, saya telah memilih dua orang tokoh bahasa Melayu, iaitu seorang tokoh bahasa Melayu pra-merdeka dan seorang lagi tokoh bahasa Melayu pasca merdeka. Saya akan membincang dan memperincikan sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh kedua-dua tokoh tersebut terhadap bahasa Melayu. Tokoh yang telah saya pilih untuk pra-merdeka ialah Mursyid Abdullah. Nama beliau ialah Abdullah bin Abdul Kadir Mursyid. Beliau dilahirkan pada tahun 1796 Masih di Kampung Bali, Melaka dan meninggal dunia pada tahun 1854 Masih di Jeddah. Beliau merupakan seorang yang berketurunan Arab dan India. Beliau mendapat gelaran Mursyid ketika berusia 11 tahun apabila beliau mengajar askar-askar Melayu di Melaka. Beliau juga telah mengajar askar-askar India dan British untuk berbahasa Melayu. Sekarang, mari kita lihat pula kepada peranan Mursyid Abdullah ketika beliau hidup. Peranan pertama ialah beliau pernah dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stanford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Beliau disuruh untuk menyalin hikayat, menulis surat kiriman dan juga menulis syair. Beliau juga telah diberi tugas untuk mengumpul bahan sastra Melayu lama seperti kitab, hikayat dan syair, dan beliau perlu mengumpulkan dan diberikan kepada Stanford Raffles untuk Stanford Raffles membawa karya-karya tersebut ke London. Beliau juga disuruh untuk mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun di sekitar beliau. Setelah itu, beliau mengikuti Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis serta jurubahasa Raffles. Jadi, apa yang kita boleh lihat ialah sepanjang hidup beliau sebenarnya agak rapat dengan penjajah, iaitu lebih terperincilah Stanford Raffles. Dan oleh kerana itu, mungkin sebab itulah juga semasa beliau hidup, beliau dikecam hebat. Beliau juga pernah difitnah ataupun pernah dikatakan ingin keluar daripada agama Islam kerana beliau pernah menterjemahkan Bible, iaitu kitab suci agama Kristian, dalam bahasa Melayu. Namun, sangkaan ini disangkal oleh pemikir-pemikir hari ini kerana pemikir pada hari ini menyifatkan kerana Mursyid Abdullah ini adalah seorang yang bersifat lain daripada lain ketika zaman itu. Dan Mursyid Abdullah juga secara peribadi telah mengkritik keras golongan yang menyatakan beliau begitu, dan beliau juga turut mencatatkannya dalam buku hikayat beliau. Sekarang, mari kita lihat pula kepada sumbangan beliau dalam memetabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menghasilkan banyak karya yang bermutu sepanjang hidupnya. Mengenai karya ini, apa yang saya boleh jumpa, saya telah jumpa sebanyak 13 karya beliau, dan mungkin banyak lagi karya beliau yang beliau hasilkan, dan mungkin juga banyak lagi karya-karya beliau yang tidak lagi dijumpai pada zaman ini. Wallahu a'lam. Dan tentang karya ini saya akan terangkan dengan lebih terperinci di slide-slide saya yang seterusnya. Okay. Dan sumbangan beliau yang seterusnya ialah beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu tersebut melalui karya kesusasteraan. Malahan, beliau juga menyedari betapa pentingnya buku Nahu bahasa tersebut. Beliau juga melihat bahawa Nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanyalah merupakan pengubahsuaian Nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Beliau juga merupakan seorang penulis Melayu pertama yang melakukan sesuatu yang menyimpang daripada adat resam dan kesusasteraan Melayu dalam bahasa surat seperti penulisan mahkamah, serta menghasilkan banyak bahasa kiasan dan peribahasa. Banyak juga pembaharuan yang telah dibawa oleh Mursyid Abdullah ini dalam sastra Melayu. Antaranya ialah beliau merupakan penulis Melayu pertama yang memperkenalkan banyak autobiografi dalam tulisannya. Beliau juga telah membawa pembaharuan dalam masyarakat dan meninggalkan kisah dongeng dan mitos seperti yang terdapat dalam karya sastra Melayu tradisional lain. Jadi maksud ketika zaman beliau,
kebanyakan karya-karya Melayu ni merupakan mempunyai unsur-unsur dongeng ataupun mitos, dan beliau telah menghasilkan sesuatu yang baru, iaitu dalam karya beliau tidak menyelitkan unsur-unsur mitos ataupun dongeng. Beliau menggunakan unsur-unsur yang realistik, terutamanya melalui pengalaman beliau. Beliau berkarya menggunakan pengalaman beliau dan menulis dalam buku beliau. Oleh itu sebab itu beliau tidak menyelitkan sebarang unsur-unsur mistik, unsur mitos ataupun dongeng seperti yang terdapat dalam karya-karya Melayu tradisional yang lain. Sekarang marilah kita lihat kepada hasil karya Mursyid Abdullah. Ini adalah senarai karya-karya Mursyid Abdullah yang telah saya dapat melalui Wikipedia. Seperti yang saya katakan tadi, menurut Wikipedia terdapat 13 senarai karya Mursyid Abdullah. Mungkin lebih, tapi kita tidak menjumpainya, wallahu a'lam. Dan ikut merupakan senarai karya beliau, iaitu Hikayat Walilah Wadamiyah, Kitab Adat Segala Raja Melayu dalam Segala Negeri 1837, Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Mushi dari Singapura sampai ke Kelantan 1838, Cerita Kapal Aswad 1843, Bahawa Ini Hikayat Bintang 1846, Syair Singapura Terbakar 1847, Syair Kampung Gelam Terbakar 1847, Hikayat Abdullah 1849, Cerita Haji Sabah Ali 1851, Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Mushi dari Singapura sampai ke Mekah 1859. Sekarang slide yang seterusnya saya akan masukkan lebih terperinci tentang karya-karya beliau yang agak famous, yang agak terkenal. Karya yang pertama ialah Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah. Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah ini ialah karya terakhir yang ditulis oleh beliau. Karya ini menceritakan pelayaran beliau dari Singapura ke Jeddah untuk mengerjakan haji di Mekah. Ringkasan tiga bahagian dari cerita ini pertama kali diterbitkan oleh majalah Cermin Mata di Singapura pada tahun 1858 hingga 1859. Sepanjang perjalanannya, ia melukis gambaran tempat-tempat yang dilihatnya dari laut dan juga menulis pengalaman peribadinya bertemu pelbagai kumpulan orang di tempat-tempat yang ia kunjungi seperti Kalkut. Karya yang seterusnya ialah Hikayat Abdullah. Hikayat ini merupakan kisah pengemaran beliau. Ia selesai dikarang pada tahun 1845 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1849. Gaya penulisan beliau yang unik dipaparkan secara jelas dalam teks ini dan isinya disampaikan dalam bahasa Melayu yang sederhana dan kontemporari. Karya ini diklasifikasikan sebagai autobiografi beliau dan mengandungi pandangan peribadi tetapi perspektif tentang masyarakat Singapura dan Melaka pada awal abad ke-19. Ia juga menceritakan sekilas zaman kanak-kanaknya di Melaka, pengalamannya sendiri seperti pembedahan yang dilakukan kepadanya oleh seorang ahli bedah Inggeris atau kunjungannya ke Kem Puak, iaitu satu kumpulan kongsi gelap Cina di pedalaman Singapura, dan acara seperti pengasasan institusi Raffles. Karya yang seterusnya ialah Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Ia pertama kali diterbitkan pada tahun 1838 di Singapura dan dianggap sebagai teks sastera Melayu pertama diterbitkan secara komersial. Karya ini menceritakan pelayaran beliau dari Singapura hingga ke Kelantan dengan temannya, iaitu Gamprey dan Baba Koan, untuk menyerahkan surat daripada Sir George Bonham, iaitu Gubernur Negeri Selat, untuk diberikan kepada Sultan Kelantan. Tulisannya berangkumi pengalaman ketika singgah di Pahang dan Terengganu serta apa yang dialami beliau di Kelantan. Karya ini juga mengandungi nasihat-nasihat yang diberikannya kepada raja-raja Melayu dan juga perbandingan antara sistem pemerintahan Inggeris dan sistem pemerintahan tradisional Melayu. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan melalui karya-karya yang telah dihasilkan ialah, terutamanya dalam buku-buku Hikayat Abdullah dan Hikayat Pelayaran Abdullah, ialah beliau sering membuat kritikan yang pedas terhadap orang Melayu pada penghujung abad ke-19. Dalam karya-karya tersebut, beliau sering mengkritik sikap masyarakat orang Melayu. Beliau telah menegur kelemahan orang Melayu, iaitu sikap malas mereka, kurangnya ilmu pengetahuan di kalangan mereka, cara hidup mereka, sehinggalah episod perpecahan di kalangan mereka. Beliau tidak sahaja mengkritik, tapi beliau memberikan cadangan bagaimana kehidupan orang Melayu dapat diperbaiki. Beliau juga memberikan pandangan bagaimana mahu mengeluarkan bangsa kita, iaitu orang Melayu ini, daripada kelemahan mereka. Beliau telah turun ke lapangan sendiri, berlayar ke negeri Melayu, melawan ombak
mengharungi ancaman lanun dan perang saudara bagi mendapatkan gambaran sebenar tentang apa yang berlaku dalam masyarakat Melayu ketika itu. Contoh, kisah pelayaran Abdullah bukan sekadar catatan perjalanan, tetapi juga dimuatkan keinsafan dan nasihat tentang nasib orang Melayu. Beliau menjadi pengkritik bangsa yang berterus terang dan konstruktif. Selain keberaniannya untuk mengkritik Raja Melayu ketika itu, golongan pembesar Melayu dan susunan masyarakat Melayu dalam zaman serta adat istiadat serta kebiasaan orang Melayu, ketokohan beliau terselah sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang kesusastraan Melayu, terutamanya dari segi minat dan kesukaannya mendalami bahasa Melayu. Maknanya tujuan beliau untuk mengkritik bangsa-bangsa ini bukanlah apa. Beliau melakukan semua perkara berikut adalah untuk menyedarkan bangsa kita sendiri agar untuk sentiasa mencari ilmu dan sentiasa mengejar kemajuan moden serta bersifat dinamik. Malangnya, pada hari ini masih lagi terdapat di kalangan orang Melayu kita sendiri mereka yang duduk dalam keselesaan dan kemewahan, yang tidak pernah merasa kesusahan dan penderitaan rakyat. Jadi sebenarnya karya-karya Abdullah ini merupakan satu bentuk sindiran kepada pembesar-pembesar Melayu ketika itu supaya sentiasa ambil cakna tentang nasib rakyat-rakyat di bawahnya. Yang juga berdasarkan pada karyanya iaitu Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah, beliau banyak mengkritik mengenai sikap orang Melayu pada ketika itu. Beliau bukanlah membenci orang Melayu pada ketika itu, tapi sikap yang orang Melayu miliki pada ketika itu menyebabkan beliau tidak bersetuju dengan pandangan dan perlakuan mereka. Pengalamannya yang bergaul dengan orang Melayu yang suka mengabaikan bahasa Melayu itu sendiri menyedarkan beliau betapa pentingnya mempelajari bahasa Melayu dengan mendalam sebelum mempelajari bahasa orang lain. Kita dapat lihat sekarang, pada zaman sekarang, kita dapat lihat kebanyakan orang kita, bangsa kita sendiri lebih berminat untuk belajar tentang bahasa lain daripada bahasa kita sendiri. Tidakkah kita sedar bahawa siapa lagi yang mau membela bahasa kita kalau bukan bangsa kita sendiri? Jadi, saya menyeru supaya kita bersama-sama untuk mempelajari bahasa kita sendiri sebelum kita mempelajari bahasa orang lain. Sekarang, mari kita lihat pula kepada tokoh yang telah saya pilih. Tokoh kedua saya iaitu tokoh pasca mereka, iaitu tokoh selepas mereka. Tokoh yang telah saya pilih ialah Nik Safiah Karim. Nama beliau ialah Nik Safiah binti Nik Abdul Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Bagul, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan lulusan Universiti Malaya yang memperoleh ijazah sarjana muda sastra pada tahun 1963 dan ijazah sarjana sastra pada tahun 1965. Pada tahun 1976, beliau melanjutkan pengajiannya di Ohio University, USA dan memperoleh ijazah kedoktoran linguistik transformasi generatif. Kejayaan akademik beliau bermula dengan pelantikan beliau sebagai tenaga pengajar di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun 1963. Sekarang mari kita lihat pula kepada sumbangan beliau. Antara sumbangannya ialah beliau merupakan salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menerajainya sebagai presiden selama 18 tahun. Nik Safiah Karim ini bukan sahaja aktif dalam bidang bahasa, namun beliau merupakan seorang yang lantang menyuarakan hak-hak tentang wanita. Bagi contohnya, dalam pergerakan wanita, beliau telah mengasaskan dua buah persatuan wanita iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswaza Wanita Malaysia. Dan dalam bidang wanita juga, Datuk Dr. Nik Safiah juga telah banyak menyumbang sama ada dalam bentuk penulisan atau penyertaan dalam persidangan. Beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita dan pada masa kini beliau merupakan pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender Universiti Malaya. Akhir-akhir ini beliau sedang menumpukan perhatiannya iaitu bersama Dr. Rokiah Taklid terhadap penulisan biografi wanita. Dan mari kita kembali pula kepada sumbangannya dalam bahasa. Beliau telah menghasilkan tidak kurang daripada 30 buah buku tentang bahasa. Berkat kepakaran beliau juga, beliau menjadi pakar rujuk bahasa bukan sahaja dalam negara kita, malahan juga di luar negara. Sebagai contoh, Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam telah menjadikan beliau sebagai pakar rujukan untuk membuat buku-buku teks di negara sana. Beliau juga telah berkhidmat selama 14 tahun dalam lembaga
Pengelola Dewan Bahasa dan Persatuan. Dan atas jasa dan sumbangannya, beliau juga telah diberikan anugerah dan bintang. Sebagai contoh, pada tahun 1989, beliau telah dikurniakan pingat Kesatria Mangkunegara KMN, dan pada tahun 1965 beliau telah dianugerahkan Johan Mangkunegara, dan pada tahun 1965 beliau juga telah menerima anugerah wanita cemerlang Tan Sri Fatimah Evans. Sekarang mari kita lihat pula kepada karya-karya beliau. Berikut merupakan senarai karya yang telah dihasilkan oleh Nik Safia Karim. Karya yang pertama ialah Bahasa Melayu Sinteks 1978, Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu 1981, Tata Bahasa Dewan 1993, Yang Indah Itu Bahasa 1999, dan Liku-Liku Bahasa. Ada lagi beberapa karya yang telah dihasilkan oleh beliau, namun ini saja yang saya dapat jumpa. Sekarang mari kita masuk lagi ke slide yang lebih terperinci tentang karya-karya beliau. Karya yang pertama atau karya yang paling terkenal ialah buku Tata Bahasa Dewan. Beliau telah menghasilkan buku ini bersama 3 orang ahli bahasa yang lain, iaitu Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmud. Keempat ini merupakan pakar bahasa yang telah bersama-sama berganding bahu untuk menciptakan buku ini. Buku ini adalah hasil kajian tata bahasa Melayu yang komprehensif, boleh menjadi pegangan setiap pengguna bahasa Melayu yang ingin mendalami pengetahuan mereka tentang tata bahasa Melayu. Kandungan buku ini memberikan tumpuan pada aspek pembentukan perkataan dan pembedaan ayat. Berbagai aspek pembedaan ayat dan perkataan, iaitu dari segi pola, bentuk, jenis, struktur penaannya dan bahagian komponennya dihuraikan secara terperinci. Setiap uraian disertakan lagi dengan contoh bagi menjelaskan lagi bentuk-bentuk perkataan dan ayat dengan sebaik-baiknya. Sekarang ialah karya beliau yang kedua. Karya beliau yang kedua yang boleh saya ceritakan ialah tentang Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman. Buku ini memberikan gambaran berkaitan ciri dan gaya bahasa Melayu daripada bentuk yang pertama diketuai, iaitu pada batu-batu bersurat yang dipercayai dihasilkan pada abad ke-7, kemudian meliputi perubahan sepanjang zaman dalam pelbagai variasi dan genre hingga kini iaitu zaman kemajuan ilmu-ilmu moden. Buku ini juga membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang gilang gemilang. Kesimpulannya, dalam dunia globalisasi ini, penting untuk kita menyedari bahawa usaha mempertahankan dan memperkukuhkan bahasa Melayu adalah usaha berterusan yang melebihi jangka masa seumur hidup. Seluruh penutur bahasa Melayu, terutamanya cendekiawan, penulis dan aktivis bahasa perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan bahasa ini terus hidup dan relevan agar bahasa kita tidak ditelan zaman. Kita juga harus menghargai perjuangan tokoh-tokoh bahasa yang telah memastikan kekayaan dan keindahan bahasa Melayu terus menyinar mengikut arus kemodenan. Tanpa mereka, kemungkinan bahasa Melayu ini tidak mampu bertahan mengikut arus peredaran zaman. Akhir sekali, kelestarian dan kemajuan bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama untuk memastikan bahasa ini terus berkembang dan kekal relevan dalam dunia moden. Sekian, terima kasih.